Alhamdulillah Ustaz Amir Akmal. Sihat Cuti, cuti sekolah gimana Ustaz? Jalan-jalan? Di sekolah aktiviti macam tu lah. Berjalan-jalan kita. Alhamdulillah. Yang penting sihat tu Ustaz. Yang penting. Betul. Yang penting sihat. Boleh kita mula Ustaz? Okey, boleh. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, pembimbing kelas mengaji online anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam pertama tahun 2024 ini dapat kita mulakan dengan program mingguan kita Jom Mengaji Online anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Sebelum tu ramai-ramai kita share dahulu posting di Facebook ini, mudah-mudahan lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Tanpa buang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan pengajian kita pada malam ini. Falyatafaddal masykura. Okay. Terima kasih Ustaz Amir Akmal. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز جلاله وسما كماله، والصلاة على رسول الله تمت رسالته وحسنت صفاته، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. yang berusaha, yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad. Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Hal Ehwal Islam Ustaz Haji Aiman bin Ahmad, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja dan warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, rafaq rasa kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala dapat kita teruskan kelas Al-Quran Jom Mengaji kita pada malam ini. Jadi bermula tahun baru 2024, kita sama-sama berazam untuk tahun baru ini agar kita mencapai ke satu tahap dalam ilmu membaca Al-Quran, dengan kualiti bacaan Al-Quran kita ke tahap yang seterusnya. Kita kena ada matlamat dan target kita untuk tahun ini. Sekurang-kurangnya kita mencapai satu tahap yang lebih baik daripada bacaan kita yang tahun-tahun yang lepas. Pada tahun-tahun yang lepas. Jadi insya-Allah
pada tahun baru ni kita tetap sambung ke pada silibus kita yang kita telah sampai lah. Kalau sampai pada tajuk yang terakhir tu, kita sambung. Kita sambung. Apa pun kita buka dulu soal jawab. Apabila kita mula tahun baru ni, kita mula dengan soal jawab terlebih dahulu dalam bidang Al-Quran. Dalam bidang Al-Quran, sebelum kita sambung tajuk kita yang kita sampai. Saya yakin Haji Mustafa dia catat lagi sampai mana kita belajar, insya-Allah. Okey. Boleh Saya sampai tajuk sabdu, Ustaz. Ya. Huruf Tajuk yang sabdu. bersabdu kita Lepas tu kita masih akan pada sambung surah Wadduha. surah Al-Duha dah habis dah belum, Ji? Surah Al-Duha. Belum. Ikut minggu ni belajar, Ustaz. Minggu ni baru kita belajar. Ya, ya. Kita baru mula surah Al-Duha Okey. Jadi terima kasih Haji. Okey, sebelum kita sambung pelajaran kita dalam bidang tajwid, iaitu hukum dalam bab sabdu pembelajaran kita dalam bab sabdu. Jadi sebelum kita mulakan, mulakan kita tahun baru ni, kita mulakan dengan mempelajari atau menyentuh satu bab dalam bidang Al-Quran, iaitu dalam bidang adab pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran. Kita baca satu adab. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita mulakan dengan satu adab dalam bidang Al-Quran. Kita sentuh berdasarkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Okay? Jadi kita sentuh satu adab untuk kita buat persediaan. Sekurang-kurangnya, apabila kita nak bersama dengan Al-Quran, kita tahu adab-adab yang perlu kita penuhi. Okay, kita sentuh dalam bab memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Saya baca satu perkara lah dalam bab tajuk ini, dalam bab ini. Besok sebelah. 11. Bab yang ketiga itu memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Okay. Dibacakan daripada awal. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sadaqallahul Azim. Artinya, sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Suratul Hajj ayat 32. Surah yang ke-22 ayat 32. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui perbuatan mereka yang mempunyai sifat-sifat takwa dalam hati-hati mereka. Ya. Jadi bacaan surah Al-Hajj ini dia berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada ayat yang ke-30.
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ila akhir ayat. Maksudnya, sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Suratul Hajj, ayat yang ke-30. Di sini disebut, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, fahuwa khairul lahu, maka yang demikian menjadi kebaikan lahu inda rabbih, baginya di sisi Tuhannya. Jadi bagi orang-orang yang menghormati hukum-hukum Allah, maka akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala berfirman lagi. Ini ayat-ayat ini dikumpulkan oleh pengarang kitab untuk merujuk kepada adab kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Dan apabila mereka ini bersama dengan Al-Quran, perlulah dimuliakan orang-orang seperti ini. Apabila mereka bersama dengan Al-Quran. Orang yang bersama Al-Quran maknanya orang-orang yang hati bertakwa pada Allah. Itu yang pertama. Kemudian orang-orang yang menghormati hukum-hukum Allah. Jadi orang-orang yang bersama Al-Quran ini antaranya orang-orang yang beramal dengan hukum-hukum Allah. Dan mereka diberi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambil 3 je lah sini. Wahfidh janahaka lil mu'minin ila akhir ayat. Surahul Azim. Dan apa maksud dia? Sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Suratul Hijr, ayat yang ke-88. Berdasarkan ayat ini, dalam penerangan di sini merujuk kepada hendaklah kita ini merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maknanya orang-orang yang bersama Al-Quran ini, dia adalah orang-orang yang beriman dengan Allah. Orang-orang yang bersama Al-Quran ini, yang dikatakan ahli Al-Quran, dan larangan kita menyakiti mereka ini adalah orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada orang-orang beriman ini adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang-orang yang bersama Quran ini yang dilarang kita menyakiti mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Allah, dan mereka ini adalah merujuk kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini bukanlah maksudnya kita ni orang yang perlu dijaga hati-hatinya oleh orang-orang lain. Dan larangan menyakiti orang-orang yang bersama dengan Quran ni merujuk pada kita. Maksud di sini, kita ni orang-orang yang nak belajar Quran ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Itu mudah-mudahan kita ini mengikut para sahabat Nabi SAW. Haji dan rakan-rakan yang membaca Al-Quran, yang belajar Quran ni, kita ni bukan sahabat Nabi. Tetapi kita ini orang-orang yang belajar mengikut sahabat-sahabat Nabi. Mereka bersama Al-Quran, mereka dimuliakan, mereka tidak boleh disakiti. Kerana mereka ni orang-orang yang bertakwa, mempunyai sifat-sifat takwa di dalam hati mereka. Kemudian mereka juga orang-orang yang sentiasa menjaga hukum-hukum Allah. Ni para sahabat Nabi. Rujukan kita, dan kita juga orang Al-Quran yang belajar Quran ni, kita juga orang-orang yang mengikut hukum-hukum Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita doa dengan Allah agar kita pun sama dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita mengikut sahabat-sahabat Nabi, beramal ataupun sama-sama mengikut hukum-hukum Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang kita baca, yang kita belajar ni. Hukum-hukum Allah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ada sifat takwa kepada Allah. Yang kedua, kita mengikut hukum Allah. Dan kemudian kita ni orang yang belajar Quran ni, bersama Quran ni, kita ada sifat merendah diri. Merendah diri kerana kita orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang bersama Al-Quran ini, mudah-mudahan kita jadi orang
yang ada ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan, amin ya Haji, insya-Allah. Mudah-mudahan InsyaAllah. berdasarkan 3 perkara yang saya sebutkan tadi dalam kitab ini, yang kitab ini ditahqiqkan oleh Imam Ibn Hajar. Pentahqiqnya Imam Ibn Hajar ada sebut kat sini. Mudah-mudahanlah kita ni orang yang bersama Al-Quran ini, Allah pelihara kita daripada disakiti oleh manusia. Disebabkan 3 ni. Tapi kena syaratnya kita kena ada 3 ni. Ciri-ciri tadi. 3 ciri yang saya sebutkan tadi berdasarkan dalil yang diberikan oleh Al-Imam Nawawi tadi. Kalau kita ada 3 ciri tadi, mudah-mudahan kita ni Allah pelihara daripada tersakiti oleh manusia. Allah alam, untuk 3 perkara itu sebagai adab kita. So kita mulakan pelajaran kita seterusnya dalam tajuk kita hari ini, iaitu Sabdu. Itu penting. Saya mulakan tahun baru ni, kita mulakan baca kitab ni lah. Sikit menjadi je. Sikit tapi memberi manfaat, ingatan dan pelajaran kepada kita yang bersama Al-Quran ini. Mencontohi orang-orang yang bersama Quran terlebih dahulu daripada kita, iaitu para sahabat Nabi SAW. Yang pertama apa tadi, Haji? Yang pertama, Memulakan ahli Al-Quran. hendaklah kita sebagai orang Al-Quran ini mempunyai sifat yang sifat-sifat takwa. Takwa ni itu kalau hari Jumaat, ambil yang mudah lah. Hari Jumaat itu bila sebut ittaqullah, takuti Allah, itu maknanya kita meninggalkan apa? Meninggalkan segala larangan Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Dia maksud takwa ni banyaklah definisi, antaranya definisi daripada sahabat-sahabat Nabi sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan takwa di sisi Allah. Tapi kalau hari Jumaat itu yang mudah kita secara umum, kita orang awam kita faham, meninggalkan segala larangan Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Maksudnya kena ada takwa. Barulah kita ni Allah muliakan kita. Okey, itu pertama sifat takwa. Ini bersifat dengan sifat takwa dalam hati kita. Itu orang yang bersama Quran lah. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, orang-orang yang bersama Quran ini dia menghormati segala hukum-hukum Allah yang keluar daripada Al-Quran. Maknanya bila kita menjaga hukum-hukum Allah, maknanya segala hukum yang Allah perintah kepada kita lah. Hukum ni yang ditaklifkan kepada kita secara umum, yang ditaklifkan kepada kita, segala hukum wajib, sunat, haram, harus, makruh. Kita turuti. Segala hukum yang ditaklifkan kepada kita, kita turuti. Kemudian bila kita melaksanakan, mengamalkan dalam kehidupan kita, akan mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Tidak dua. Ini orang yang bersama Quran, dijaga hukum hakam Allah. Yang ketiga, Merendah diri. kita jadi orang yang beriman. Amanu billahi wa rasulih. Maknanya kita beriman dengan Allah. Orang yang bersama Quran mestilah benar-benar kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bila kita ada sifat ciri-ciri beriman itu, kita akan diberikan penghormatan di kalangan manusia kepada kita. Itu betul. Bila kita bersama Quran ni, akan ada orang yang menghormati kita, dan memuliakan kita, dan mereka merendah diri kepada kita disebabkan keimanan yang ada pada orang yang bersama Al-Quran. Ini mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ini. Yang dimaksudkan kepadanya itu iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah khairu ummah yang dikeluarkan kepada manusia. Ini sahabat-sahabat Nabi lah ini dimaksudkan. Tapi kita ni orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat Nabi, mereka bersama Quran, kita pun ingin bersama mereka dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Haji, kita doa kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala memilih kita ni yang belajar Quran malam ni, tergolong dan diberi kekuatan untuk mengikut sifat-sifat yang ada pada sahabat-sahabat Nabi SAW, yang Allah Ta'ala redha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Ta'ala, Allah redha kepada mereka, dan mereka inilah golongan antara yang kita ni yang bersama Quran ini ingin mengikuti jejak langkah di kalangan
sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka ni Nabi sebut ashabikal kal nujum, sahabat-sahabatku kata Nabi seperti bintang-bintang di langit. Maknanya kalau kita ikut salah satu daripada sahabat-sahabat Nabi ni, kita akan mendapat kejayaan insya-Allah. Jadi hari ini kita sambung tajuk kita iaitu Satu. Sabdu. Okey. Pasal dah bagi semangat tadi tu kan. Bagi semangat dulu. Okey, Sabdu surah Haji, surah apa Haji? Wadduha. Surah Al-Duha. Okey, mari kita mulakan. Macam mana nak membaca surah Al-Duha, nak baca huruf yang bersabdu dengan betul. Mari kita mulakan. Saya share screen. Sekejap. Okey. Soal jawab tadi saya lupa. Okey, jadi kita belajar dulu. Nanti lepas tu saya buka soal jawab lah. Sambil-sambil kita bincang sabdu tu dalam surah Al-Duha. Kita buka soal jawab. Okey, sedia? Surah Al-Duha. Right, sekejap. Saya letak sini surah Al-Duha ni sekejap ya. Surah Al-Duha. Tak ada bacaan. Kan. Sekejap kena keluar balik dekat tempat yang lain ni. Surah Al-Duha. Al-Kahfi, Al-Ma'un, Al-Thur. Al-A'la. Al-A'la. Ya sebab letaknya tu kat mana lupa dah saya. Surah Al-Duha. Allahu Akbar. Dekat-dekat surah ni sini. Dia keluar ada surahnya. Oh, tak ada. Salas. Just. Okay. Nah, inilah terletak tapi saya lupa nak letakkan dia punya tajuk dia. Sekejap ni, kita cari kejap Suratul Fil. Saya letak dekat Sabtu. Okey, Alhamdulillah Allah mudahkan. Okey Haji, boleh kita mula Surah Al-Duha. Okey. Kita mula dengan ayat yang pertama. Okey, yang pertama sekali huruf Dhad. Okey. Okey, huruf Dhad. Pertama sekali kita kena faham huruf yang bersabdu dia ada dua huruf. Pertama dia bertanda mati, yang kedua dia berbaris. Kita pegang tu dulu. Pertama bertanda mati, yang kedua dia berbaris. Itu kena pegang. Apa maksud sabdu? Sabdu maksud dia ialah Tanda mati. Sabdu ialah huruf yang pertama bertanda mati. Keluar ni. Berbaris. Huruf yang pertama bertanda mati, huruf yang kedua berbaris. Okey. Yang bertanda mati mestilah dibunyikan dengan kadar yang cukup, iaitu 1/2 atau setengah daripada satu harkat. Kadar bunyi itu ikut keadaan bunyinya. Kita tak boleh kadarkan setengah harkat tu nak bunyi dia kena kuat dengan kuat ke, atau bunyinya kena lebih banyak ke. Kita tak boleh kadarkan begitu juga. 1/2 daripada
satu harkat itu dia berdasarkan talaki kita di hadapan guru kita. Kalaulah bunyinya sikitlah kadar dia, memang kadar 1/2 daripada setengah harkat tu kadarnya ditentukan berdasarkan bunyi huruf yang berbeza-beza. Bunyi dia tak boleh sama. Kalau huruf hamzah, kalau dimatikan dia tak berbunyi. Nanti kita cakap mana setengah daripada satu harkatnya. Dia berbeza-beza ikut sifat huruf tersebut ketika dia bertanda mati. Okey. Jadi huruf yang bertanda mati pertama huruf dhad, bunyi kadar harkat setengah itu bunyi dia dengan pertama sekali dia ada sifat istitalah. Ini sifat dia. Istitalah iaitu sifat suara yang dilepaskan. Mesti lepaskan suara dia terlebih dahulu. Okey. Barulah dia timbul bunyi yang maafkan saya, bukan istitalah yang terdahulu, mula dengan rakhawatun. Saya dah tulis nombor ni, nombor 1 dan nombor 2 ni, dia dimulai dengan suara yang dilepaskan. Maksud suara dilepaskan yang ni, bukan yang ni. Suara yang dilepaskan tak tertahan namanya rakhawah. Suara terlepas. Okey. Jadi huruf dhad ini dia duduk pada sifat rakhawatun, iaitu suara yang dilepaskan ketika dimatikan. Itu mula-mula. Suara lepas dulu. Itu penting sifat huruf. Rakhawatun. Bila lepaskan suara huruf dhad, kat mana nak lepaskan dia? Di sisi lidah. Suara tu mesti dilepaskan. Suara dhad tu dilepaskan di sisi sebelah kiri atau kanan lidah. Kita sedia maklum huruf dhad ini, kita ulang balik gambar rajahnya. Huruf dhad ini perlu diletakkan lidah kita di sebelah atas. Tengok gambar rajah. Gambar rajah tu, lidah hendaklah diletakkan di sebelah gigi sebelah atas. Gigi sebelah atas menggunakan geraham daripada depan sampai belakang. Sama ada sebelah kiri gigi sebelah atas ataupun sebelah kanan gigi sebelah atas. Contoh gambar rajah saya tunjukkan. Ini pandangan daripada bawah. Ini geraham atas. Ini gigi geraham atas. Daripada kiri, ini saya punya gambar ni, kalau ikutkan sebelah kiri lah ni lidah kan. Lidah tu akan ke tepi. Lidah akan ke tepi. Okey, daripada geraham bahagian hadapan sampai ke geraham bahagian belakang. Sepanjang geraham itu lalunya suara kita. Suara yang lalu di situ tanpa tertahan. Huruf dhad tak boleh tertahan suara. Siapa yang baca huruf dhad tertahan suara, makanya huruf dhad tidak didengari dan hilang pada radar. Jangan main-main. Dia hilang pada radar maksudnya tiada bunyi. Bila tiada bunyi, tiada huruf. Itu sebab sifat huruf ni sangat penting. Mengapa dia letakkan sifat rakhawatun pada huruf ini? Sebab nak mengelakkan huruf ini tiada bunyi padanya yang menghilangkan huruf tersebut. Bunyi itu tiada, hilanglah huruf tersebut. Jadi hati-hati. Jadi pastikan dia berbunyi dan tidak boleh tertahan. Sikit pun tidak boleh tertahan. Okey. Jadi kita lalukan suara di tepi lidah itu, lalukan dipanggil rakhawah. Lepas dia lalu, dia keluar dan lalu betul-betul sepanjang tepi lidah itu, yang sebelah kiri tu. Okey. Dia akan lalu di sebelah kiri. Okey, sini. Dia lalu sebelah kiri lidah ini, maka dia akan menghasilkan bunyi yang dipanggil istitalah. Ketika mati tu dia akan lalu kat sini kan. Bila lalu suara di sini, laluan itu, suara yang lalu tu dipanggil suara memanjang. Dia memanjang sebabnya daripada belakang lidah, pangkal
Akan lalu sepanjang tepi sampai ke hujung lidah ini. Laluan ini dia dipanggil istitalah, iaitu sifat yang kedua. Mana sifat kedua? Yang ni. Nombor 2 dipanggil istitalah, iaitu bunyi suara memanjang. Okay, dengar saya bunyikan. Dengar saya bunyikan. Tak boleh berhenti bunyi dot. Okey, tengok kataan tu. Huruf dot yang mati. Dengar saya bunyikan yang mati dulu. Wa satu harkat. Wa satu harkat. Kemudian masuk pada huruf dot yang mati dulu. Bunyi yang mati macam ni. Wa wa wa. Nampak? Saya tak tahan suara huruf dot. Suara terus dilepaskan keluar sepanjang tepi lidah. Seperti yang saya sebut tadi. Dia lalu dekat lidah ini daripada belakang sampai depan. Wow. Nampak? Dia berjalan tu suara. Wow. Tak boleh baca dengan tertahan begini. Wow. 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 Kenapa tidak boleh tertahan? Sebab dia menghilangkan huruf dot itu. Bahaya dia begitu. Ramai yang menganggap sifat ini, sifat rokhawah dan istitalah ni tak penting. Kenapa saya kata tak penting? Apabila dia baca huruf dot, tidak dimatikan yang pertama. Sedangkan huruf tu hilang. Dan ramai yang, itu pertama pertama dia tak tahu sifat kedua, dua-dua sifat ini penting untuk membunyikan dad, tapi dia tak belajar, tak tahu, mungkin dia kekal begitu. Dan dad dimatikan tanpa ada bunyi. Dia mati tanpa berbunyi sebab hilang dua sifat tadi, tak disempurnakan dua sifat tadi. Jadi dia nak selamat macam mana? Dia telah baca dengan bacaan yang kadar laju lah. Wadduha, wadduha. Sedangkan cuba dengar baik-baik. Wadduha. Yang dengar bunyi apa? Wa dengan lu. Dua bunyi je. Wa, lu. Yang tahan tu tak tahu huruf apa. Wadduha. Wa satu. Bu dua. Haji nampak Ada tak dengar bunyi selain daripada wa dengan lu di antara tu? Tak ada kan? Wa, wa saja. Yang tertahan tu tak tahu huruf apa. Bu, baru dengar bunyi. Bu, baru depan. Kalau nak elakkan bunyi dot hilang, masukkan sifat tadi, iaitu suara yang dilepaskan tanpa tertahan, iaitu rokhawah. Lalukan suara sepanjang tepi lidah. Dipanggil apa? Istitalah. Jadi dengar ada bunyi begini. Ada bunyi yang ketika dot tu mati. Bunyi begini. Wow, wow, nampak? Wa satu bunyi. Dua bunyi. Tiga bunyi. Setakat penerangan saya ni, jelas tak Haji? Yalah, tapi Ustaz, skrin tak ada Ustaz. Saya dah paparkan ni, nampak Haji? Kena tanya juga ni. Tak Nampak nampak je. paparan? Ada. Tak nampak. Tak ada Tak ada. paparan? Cuma tak Tak nampak. nampak Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tak, tak, saya ingat dah papar dah ni. Sekejap saya dah papar sekarang ni. Tadi- Hilang hilang semula Okey, Hilang. sekejap. Tadi ada. Tak ada. Oh, hilang balik. Okey, sekejap saya tekan sekali lagi. Mana tadi sekejap. Okey, tak apa. Oh, dia kembali asal Sekejap share screen semula. Tak apa. Dia keluar balik. Okey. Sekejap. Tak apa. Kalau hilang lagi sekali, beritahu Allah, nanti kan tak apa nak jalan ni. Okey, saya kena ulang balik lah ni. Okey, tapi saya terang tadi jelas tadi. Kalau tak jelas, saya terang semula je. Tak apa, beritahu je. Jelas tak tentang huruf dot tadi? Okey, sekarang nampak paparan? Dia nampak Ustaz. Ulang semula Nampak. Ustaz. Boleh nampak laser ni, warna merah? Nampak. Boleh Kalau hilang beritahu Kadang-kadang sistem yang saya guna ni, aplikasi saya guna ni kadang-kadang dia boleh terkeluar balik Okey, saya patah balik. Saya ulang sekali lagi. Huruf dad dia ada sifat. Yang pertama namanya rokhawah. Mesti ada rokhawah ni, iaitu suara kena lepaskan.
ketika dia nak mati ni suara mesti lepaskan. Jangan ambil sifat syiddah. Dia lawan kepada rokhawah ni namanya syiddah. Pegang tu dulu. Syiddah maknanya bila baca saja, bila mati saja huruf tu ditahan suara. Apa kesan menahan tu? Menyebabkan huruf bod hilang daripada bunyi yang sepatutnya. Bila hilang bunyinya, huruf tu telah tiada pada bacaan. Itu bahayanya. Tak ada bunyi, tak adalah huruf. Jadi huruf bod dilarang suaranya ditahan. Jadi letakkan betul-betul sifatnya yang dipanggil rokhawah. Suara mesti kena keluar. Jangan tahan. Itu pertama. Bila kita lepaskan suara, barulah terhasil bunyi memanjang. Bunyi memanjang ni lalu kat mana? Ni saya letak ni. Bunyi memanjang lalu sepanjang tepi lidah. Daripada pangkal belakang sampai ke hujung lidah. Suara yang lalu sepanjang tepi lidah ini dinamakan suara memanjang. Dalam bahasa Arab, dalam istilah tajwid disebut sebagai istitalah. Bunyi dia begini. Dengar saya bunyikan. Mana ayat tadi? Okey ni. Dengar. Waw ni satu harkat. Wa. Satu harkat bunyi dia. Tak boleh lebih, tak boleh panjang, tak boleh pendek. Wa. Itu satu harkat. Kemudian huruf dhad mati. Mati dengan bunyi memanjang. Dengar saya baca dua bunyi. Satu wa, satu bunyi. Bunyi begini. Wa. Wa. Ada dua bunyi situ. Satu wa, satu yang bunyi itu bunyi memanjang. Okey. Lepas tu bot baris depan. Lu. Bot baris depan. Lu. Ada tiga bunyi. Bunyinya pertama wa, yang kedua yang ketiga lu. Jadi bila kita baca wa lu. Wa lu. Ada tiga bunyi. Jangan tahan. Jangan tahan suara bot sampai dia berhenti. Contoh begini, yang ni yang salah lah. Wa lu. Wa lu. Wa lu. Jadi di situ ada dua bunyi saja untuk makluman tuan-puan. Pertama bunyi dia wa. Yang kedua bunyi dia lu. Jadi bunyi yang sepatutnya pada huruf dhad. Dhad tak ada. Iaitu yang bertanda matinya tak ada. Tak ada bunyi sebab ditahan. Berlaku banyak huruf dhad ini dalam surah yang penting. Yang mana surah tersebut diguna pakai dalam ibadah utama kita. Iaitu solat. Imam Nawawi dah sebut. Imam Nawawi sebut apa? Menjelaskan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Al-Imam Nawawi sebut untuk sah salat setiap satu huruf daripada rukun yang dipanggil rukun qauli, iaitu suratul Fatihah itu sendiri hendaklah dibaca sempurna kesemua hurufnya dibunyikan. Ada lebih 165 huruf yang perlu dibunyikan dengan jelas. Daripada bermula ba, baris bawah, bi, bismillahi, sampai huruf yang terakhir suratul Fatihah, iaitu nun, lin. Semua huruf dalam suratul Fatihah hendaklah dijelaskan pada bacaan dan lafaz. Dan lafaz itu kalau dalam kita bermazhab Syafi'i perlu dijelaskan, dibaca dengan dengar lafaz tersebut dengan suara. Dibaca dengan suara, bukan dengan bisikan. Suara yang perlahan sekadar didengari oleh telinga kita sendiri. Al-isma' binafsih. Maksudnya didengari oleh telinga kita sendiri. Jadi dalam suratul Fatihah ada huruf dhad. Ramai yang baca begini. Ini kita cerita yang salah lah. Iswah baca begini. Walau. Bila dia berhenti, dia tahan suara. Jadi huruf dhad tak kedengaran.
yang bertanda mati. Yang baris atas adalah yang berbaris di atas ada. Bo tu ada. Yang mati tak ada. Wala bo. Jadi yang dengarnya la bo. La bo. Yang mati mana? Tiada. Hilang satu huruf. Sebab hukum di situ bukan idgham. Dia bukan idgham yang disebut sebagai idgham. Idgham ni memang diminta untuk dimasukkan dan ada idgham yang masuk sempurna bunyi atau dimasukkan huruf tersebut, dia tenggelam huruf yang pertama itu dan masuk kepada huruf selepasnya dan menenggelamkan pula huruf selepasnya mengikut hukum idgham. Sebab kita ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutamathilain. Ini kita jelaskan pada waktu yang lain lah. Yang mana memang begitu kaedah bacanya, dia idgham kan. Sampai kadang-kadang huruf selepasnya hanya diambil sifat ataupun dijelaskan mengikut jenis idgham itu sendiri. Ini bukan idgham, ini sabdu. Sabdu dia ada hukum dia. Yang kita bila baca sabdu ni, bila jumpa huruf-huruf yang tertentu, dia tak sama macam idgham. Mengikut arahan dia. Ada idgham mutaqaribain. Nanti saya sentuh. Yang mana apabila kita membaca huruf yang berkaitan dengan mutaqaribain ini, iaitu berhampiran. Tempat makhraj dan sifat dia berhampiran sahaja. Jadi bila kita baca, masuk diidghamkan. Idgham ni masuk. Tapi jangan sampai kita tidak sempurnakan makhraj dan sifat. Sebab dia kata dia berhampiran saja makhraj dan sifat. Kalau mutajanisain ni, dia sama jenis sahaja. Jenis dia sama. Idgham masuk tapi jenis. Orang kata maksud saya ni jenis yang ada perbezaan dekat situ. Ada sama, ada yang berbeza. Kalau mutamathilain baru sama. Sama kedua-duanya. Biasanya kedua-duanya huruf tu adalah huruf yang samalah. Ba dengan ba. Dia sama huruf. Itu sama jenis, sama makhraj dan sifat. Iaitu mutamathilain. Tapi huruf yang kita bincang ni sabdu. Dia bukan idgham. Jadi bila dibaca, dia tidak mengikut peraturan idgham. Dia tak ada arahan kat situ. Tak ada arahan mesti mengikut idgham. Mutaqaribain ke, mutajanisain ke, mutamathilain. Tak ada arahan begitu. Jadi kalau huruf sabdu, kaedah dia, cara baca dia, bila masuk kepada huruf yang bertanda mati dalam huruf bersabdu ni, ni huruf dha ni, dia perlu dimatikan. Dia hanya konsep dia mati. Matikan dan yang kedua baris. Dia ada dua. Konsep dia yang bersabdu ni, yang pastinya yang bersabdu ada dua huruf. Pertama mati, kedua berbaris. Matinya tu sempurnakan sifat dia. Supaya dia tak suruh sampai hilang bunyi. Tak ada. Dia tak suruh hilangkan bunyi ni, nampak ni. Dia suruh matikan kan. Bila matikan, dua sifat ni sempurnakan. Suara dot itu jangan ditahan. Dilepaskan suaranya. Dan lalukan suara itu sepanjang tepi lidah yang dipanggil istitalah. Okey, sekarang ikut saya baca. Ini saya tengah bagi jelas ni. nanti kan sebab ramai yang baca sebaliknya. Terutama dalam suratul Fatihah. Dibaca begini, ditahan. Wala po. Tapi dia nak ngelakkan yang tahan tu bagi tak apa nak nampak, dia baca laju lah. Walaqdo. Tapi yang paling jelas, yang mati tak dengar. Sepatutnya didengarkan. Sebab dia ada hak dia pada huruf bersabdu tu. Ada hak dia. Bertanda mati dengan bunyi dia tu. Okay, dengar saya baca. Kalau Fatihah tu, wala, lepas la dia bunyi dhat mati. Wala, kena bunyi. Wala, dhat baris. Okey, sekarang kita baca yang ini dulu. Ikut saya baca. Duha. 1, 2 mula. Semua baca.
Jangan tertahan ya. Kita latih sampai tidak tertahan. Wadduha. Cuba baca. والضحى والضحى Ya. والضحى Aywa. Cuba lagi. Jangan sampai terberhenti. Saya dah ingatkan tadi, saya dah jelaskan panjang lebar. Sebab huruf dhad jangan berhenti bunyi dia. Mesti lepas saja. Selagi tak baris depan, bu jangan stop suara. Wa bu. Barulah habis bunyi dia. Bu baru habis. Selagi tak masuk bu, bunyi memanjang itu perlu didengarkan. Tak payahlah lama sangat. Ikut kadar kelajuan bacaan kita. Wa duha. Cuba baca. والضحى 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 Okey, bagus cubaan yang baik. Okey, itu yang pertama. Saya nampak dah ada bunyi dah tu. Alhamdulillah. Bagus Allah Taala mudahkan urusan kita. Sambung yang kedua. Yang kedua, ayat yang kedua. Ni huruf apa pula ni dalam sabdu? Huruf lam. Lam. Okey. Apa ada pada lam yang sabdu ni? Ada dua lam. Yang pertama, lam yang bertanda mati. Itu yang pertama. Tadi mana? Ni tak boleh. Lam yang bertanda mati. Yang pertama. Jadi lam bertanda mati ni nak bunyi macam mana? Dia mati ada bunyi ke tak ada bunyi? Ada bunyi. Bunyi yang pertama. Tadi kita sebut rokhawah kan? Rokhawah ni suara lepas. Kalau lam ni pula, ciri dia apa? Ciri dia ialah suara hendaklah dilepaskan pertengahan saja. Tak boleh lepas sangat. Pertengahan. Kalau huruf dhad, lepas terus. Jangan tahan langsung. Sikit pun tak boleh tahan. Yang ni pula, lam. Pertama dia, saya letak nombor lah tu. Yang pertama, bunyi dia mesti lepaskan secara pertengahan sahaja. Okey. Bila dah lepaskan, pertengahan barulah terhasil bunyi yang kedua. Yang kedua ni namanya inhiraf. Inhiraf. Ni semua sifat lah ni. Tawassut. Yang pertama, tawassut. Iaitu suara yang terlepas secara pertengahan. Tidak lepas sangat lah pertengahan. Dan bila terlepas pertengahan tu baru dia terhasil bunyi melencong. Kenapa datang bunyi melencong? Sebab huruf lam nak bunyikan dia, hendaklah menggunakan hujung tepi lidah. Huruf lam menggunakan hujung tepi lidah. Bila guna hujung tepi lidah. Jangan guna hujung lidah. Kalau guna hujung lidah, dia jadi huruf L. L. Lapar. Kalau kapal, kapal. 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 Itu L. Dia hujung lidah. Kalau hujung tepi lidah, kapal, kita guna hujung tepi lidah, bunyi macam ni. Kapal. Kapal. Ada bunyi begitu. Ada bunyi lebih tu. Bunyi yang tu lah bunyi melencong namanya. Inhiraf. Mesti bunyi sampai bunyi begitu. Baru ada beza dengan L. Lam ni dia bunyi dia, hujung tepi lidah dia kena lebih bunyi dia. Itu bunyi tu. Mesti kena ada. Bunyi tu ketika dia mati. Bunyi apa? Bunyi? Bunyi tu. Okey, mari kita cuba. Mari kita cuba. Ayat ni. Lepas bunyi itu. Mesti ada. Saya tunggu bunyi tu. Selagi tak ada bunyi tu, itu tak ada lah. Maknanya tak ada lah bunyi melencong tu lah. Okey. Satu hakat. Mati. Lepas bunyi baru baris atas. Laili. Laili. Itu baris atas. Yang mati tu jaga. Satu. Laili. Nampak tu? Jadi bila gabung. Walaili. Cuba baca semua. walaili
Ya, mesti jaga bunyi tu. Walaili. 1, 2, 3. والليل والليل Okey. Haji, nak dengar suara Haji Cuba Haji baca Haji. Wal. Wal-laili. Haji jangan stop. Jangan stop. Bunyi dia tu jangan ditahan terus. Dia jangan tahan terus. Dia mesti lepas pertengahan. Walaili. Wal-laili. Barulah dia dinamakan bunyi kearaban. Ramai tanya macam mana nak kearaban ni lahjah Arab. Ini dia. Ni petua dia. Kalau tak ada, dia jadi lahjah Melayu. Kalau Arab, tu beza dengan Melayu. Tu bunyi tu tadi. Okey, antaranya sabdu lah. Ini kita bincang sabdu. Huruf lain belum bincang lagi. Kita hanya betulkan sabdu mengikut sifat-sifatnya. Dan bila kita sempurnakan sifat-sifatnya yang diajar tadi, bunyilah jadi dia bunyi huruf yang berlahjah Arab. Ini kita fokus sabdu je tau. Dah bunyi Arab. Kita masukkan sifat dia tadi. Bunyi apa? Melencong. Inhiraf. Okey, terus. Habis ayat 2. Kita habiskan dulu ayat 2 tu. Wal-laili idza saja. Cuba baca. والليل Laili idza saja. Okey, terus harap sabar kita buat pelan-pelan ni. Yang mudah kita laju sikit. Okey, huruf dal bila bersabdu ni senang sikit. Dal bersabdu dia hanya syiddah. Syiddah ni apa dia? Ni tahan suara. Tahan suara terus, Haji. Jangan terlepas, tahan terus. Macam mana baca? Mawad. Tahan terus. Wad. Okey. Ni senang sikit. Mawadda'aka. Cuba baca semua. ما ودعك Okey. Yang tahan ni tak sukar sangat bagi saya tak ada terang. Cuma saya sebutkan nama sifat dia syiddatun. Syiddah ni sifat tahan terus. Jangan ada keluar suara. Yang seterusnya huruf ni huruf dal dah. Huruf ba. Ba ada sifat izlaq. Izlaq maknanya huruf ba ni. Bibir Haji punya bibir tu jangan dirapat, jangan ditekan kuat. Nanti tak boleh nak bergerak. Dia memang bergerak-gerak bibir tu. Bergerak-gerak sikit. Tu tekanan jangan rapat sangat bibir rapat secara ringan supaya bibir tu boleh bergerak-gerak. Sebab dia ada sifat. Sifat izlaq ni gelincir namanya. Bergerak-gerak bibir ni. Antara dua bibir tu bila nak menahan matinya ba. Ni ba ketika mati Ba ketika mati, bibir jangan kuat sangat rapat. Rapat ringan supaya bibir boleh bergerak-gerak, digelincirkan. Okey, bunyi dia begini. Rabbuka. Cuba bunyi. ربك Jangan rapat kuat-kuat bibir tu, tak boleh bergerak, nanti dia terstop dan bunyi dia berbeza. Kalau rapat kuat sangat, dia jadi huruf B. B contohnya batu ba. Okey, contohnya batu. Ini bibir antara dua bibir tekan kuat. Batu tu Melayu lah. Kalau nak bunyi Arab, dua bibir ringan sikit. Batu. Dia bibir kena bergerak-gerak. Bibir kena pattern yang macam ni. Pattern izlaq iaitu digelincirkan antara dua bibir. Bibir tu bergerak-gerak antara dua tu. Batu. Cuba sebut. Batu. Batu. Tu Arab lah. Batu. Ringan je Ustaz sebut dia. Ringan. Bila ringan Batu. barulah boleh bergerak-gerak. Bila bergerak-gerak inilah sifat dia. Izlaq. Izlaq. Bila sebab tu bibir tu bergerak-gerak. Cara bila diringankan baru boleh bergerak bibir tu. Tapi kalau tekan kuat-kuat, bibir melekat. Antara bibir atas dan bibir bawah tu melekat kuat, dia jadi huruf B. Bola ataupun batu. Balang. Itu memang rapat. Itu rapat betul tu. Balang. Itu huruf B. Kita nak huruf B yang bergerak-gerak bibirnya. Dia bunyi macam ni. Batu. Cuba sebut. Batu. Batu. Balang. 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 Okey, bunyi contoh perkataan ya habibi itu rapat.
Kalau gerak Ya ringan, Habibi. bibir bergerak-gerak. Ya Habibi. Cuba sebut. Ya Habibi. Ya Ya Habibi. Habibi. Ya Habibi. Ringan Ya lagi. Ya Habibi. Ya Habibi. Ya Ya Habibi. Habibi. Bila kita ringankan Ya bibir. Maulana. Ya Ya Habibi. Maulana. Cabut gigi pakai Ya sebanan lagi. Maulana. Maknanya bila ringankan tu kita nak sampai bibir kita bergerak-gerak. Selagi tak bergerak-gerak dia tak jadilah. Jadi senang dia punya turning point dia kat sini. Kalau tak bergegar bibir, maknanya bibir tu nak dapat dia bergerak-gerak, ringankan. Sentuhan antara dua bibir tu ringan. Nanti bibir tu dia takkan melekat ah. Maknanya bibir antara dua bibir tu jangan melekat. Dia melekat, dia tak boleh gerak. Dia tak boleh nak gelincir. Dia bukan huruf V Ustaz. Ustaz. Ada orang kata Islam macam V. Sebenarnya dia nak bagi kita faham. Nak bagi faham V. bunyi tu. Sebenarnya jangan tekan kuat sangat antara dua bibir. Nanti dia melekat. Dia melekat tak boleh bergerak. Dia tak jadi. Dia tak dapat ni. Dia tak dapat nak dapat yang ni. Izlaq ni gelincir ni maksudnya bibir tu dia tak boleh. Dia kena ringankan. Sentuhan antara dua bibir tu jangan tekan kuat sangat. Sampai bibir tu boleh bergerak-gerak. Itu dipanggil izlaq. Dia macam nipis je Ustaz. Dia Ya jangan. betul. Sebab tak nak benda ni nak cerita susah. Tu sebab saya kata tadi cuba ringankan bibir. Cuba saya cakap tadi kan. Apa ni ya habibi itu rapat. Ya habibi itu rapat. Itu huruf B. Kalau tukar dengan ba ya habibi. Ya Habibi. Ya habibi. Ya Habibi. Okey. Tapi jangan sampai bunyi V tu lah pula. Dia dengan V. tetap Dia nak ringankan bunyi, V. dia tetap bunyi bunyinya. ba, dia tetap bunyi ba tu tapi tekanan dia ringan lagi. Ya habibi. Ya Habibi. Bila ringan saja dia dah mula bergerak-gerak antara dua bibir terus mencapai lahjah yang kita nak. Saya sebut tadi lahjah Arab. Itu huruf ba saja. Okey, kita cuba ada ringankan bibir. Rabbuka sampai masa nak sebut ba mati tu bibir tu bergerak. Sebab kita menahan suara kat situ dia bergerak bibir tu. Rabbuka. Cuba. Rabbuka. Rabbuka. Yes. Haji kuat sikit sekali lagi Haji. Cuba. Rabbuka. Haji stop terus tu. Suara dia pun tak ada dia kalau dia ringan dia ada bunyi lagi tau. Dia ada bunyi yang kita tahan tapi dia ada bunyi-bunyi lagi tau. Rabbuka. Haji punya senyap terus. Rabbuka. Itu rapat betul je. Rapat betul bibir tu. Tak ada bunyi langsung. Rabbuka. Ringan lagi. Sampai dia ni bergegar bibir. Okey, cuba seorang-seorang baca. Try yang ni baca seorang-seorang. Try, cuba. Seorang-seorang. Yang bu tu Ustaz. Ya, Ringan juga nak sebut bu tu. Bu. Bu ringan lah. Bu tak ada masalah sangat. Yang rabu. Yang mati tu, kita nak dapatkan bunyi ringan tu, ni. Ni sifat dia. Rabbuka. Cuba. Rabbuka. Okey, sekali lagi seorang cuba. Rabbuka. Macam ni okey, dah betul. Lagi lain. Rabbuka. Jangan stop, jangan kuat tekan Rabb. Itu tak ada. Itu bukan. Ringan lagi. Rabb. Ada bunyi tu. Rabb. Bila dia bunyi tu bibir bergerak. Rabb. Tu. Rabbuka. Susah juga Ustaz. Memang. Pasal kita nak adjust bibir tu. Nak dapatkan ni. Sekarang ni nak dapatkan yang ni. Nak dapat ni dia bunyi dia tu. Dia ada bunyi dia. Cuba. Rabbuka. Saya cuba Ustaz. Ya. Rabbuka. Ini boleh. Boleh dah dia tu. Jadi Ustaz. Bunyi dia. Macam ni saya tahu bila bunyi dia ada bunyi izlaq ni, iaitu huruf ba tu dia ada bunyi yang bergerak-gerak. Dia ada bunyi dia bergerak tu.
Dia bukanlah sampai kuat sangat. Tapi kalau kita dia bunyi tu, tak ada bunyi tu, maknanya tekan kuat dia jadi rab. Tu dah Senyap tak kuat terus. sangat. Tanda dia tak ada bunyi langsung, dia senyap terus bunyi ba Senyap tu. Rab bunyi. buka. Sifat tak ada. Itu Sebab namanya idrak huruf tak B. ada lah. Itu nama huruf B. Itu tak adalah idrak. Dia ada bunyi. Ba tu ada bunyi. Ketika dia mati tu, kita menahan betul, menahan, tapi ada bunyi. Bunyi tu adalah bunyi yang menyebabkan lidah tu bergerak-gerak tau. Jadi bunyi tu dipanggil idrak. Buka. Rabbuka. Cuba. Saya cuba. Okey. Seorang-seorang. Saya cuba Ustaz Ya. Rabbuka. Yes. Kan nak cerita susah. Dia ada bunyi. Ketika dia mati tu ada bunyi yang bergerak-gerak tu. Itu nama idlaq. Okey, lain. Cuba siapa yang belum? Cuba. Saya cuba Ustaz. Ya, okay, Sekali silakan. Okay. Rabbuka. Okey, ada. Yang penting ada. Okey, Tania. Lagi? Saya Cuba. Ya, silakan. Rabbuka. Ringan lagi. Sebab tak ada bunyi tu. Bunyi idlaq tu dia tak ada. Lagi sekali. Rabbuka. Yes, rabbuka. Lagi sekali. Rabbuka. Lagi, ringan sikit lagi. Jangan tahan terus. Rabbuka. Boleh. Yang ni boleh. Okey, Terima lagi kasih. siapa yang belum? Haji. Jangan tahan terus, Haji. Jangan tahan kuat sangat. Rabbuka. Okey, bagus. Dah ada. Ustaz. Okey. Bukan maksudnya ba ni sifat lain tak ada. Ini sifat yang paling menonjol pada ba untuk membezakan bunyi Arab dengan bunyi B. Ni lah dia yang menonjol. Saya ambil yang menonjol betul. Ni lah huruf B. Kalau tak ada idlaq jadi B. Kalau ada idlaq jadi ba. Simple je. Okey. Okey, habis dah. Pasal kita nak buat latihan. Okey, kita ulang daripada awal. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 1, 2 mula baca semua ramai. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey. Dah jadilah tu. Jadi kita bila baru kita adjust macam ni kena buat latihan takut lari, takut dia kembali asal sebab kita orang Melayu kan. Kita menggunakan huruf B. Orang Arab guna huruf B. Jadi dia ringan, B berat, ba ringan tekanan dia. Ayat seterusnya. Okey, lam. Tadi dah bincang lam. Ingat lam tadi ada apa? Bunyi melencong. Bunyi dia ingat. Kita baca khairul, mesti baca lambat ke laju tetap bunyi tu kena dengar. Khairul laka. Semua baca, cuba. Khairul laka. Aywa, okey dah ada dengan jelas. Dah faham lah tu apa yang saya terang. Okay, kita baca satu ayat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sila baca. Okey, ayat yang ke-5 ada huruf ba. Kita dah bincang ba tadi, sifat idlaq ingat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sila baca ayat ke-5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, ayat ke-6 kita jalan, tak ada sabdu, jalan saja. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sila. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okay, bagus. Ayat ke-7. Dengar ayat ke-7 dia panjang ni. Jangan terleka
Memang panjang pada huruf alif, huruf mat ni panjang 6. Lepas panjang 6, ingat lam mati bunyi. Itu kena ada dengan jelas. Dengar saya baca. Wa wajadaka dhallan. Kat mana bunyi lam mati tu? Bagi bunyi ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Sila. ووجدك فوجدك ضالا فهدى. Bagus. Adalah tu. Ayat ke-8 tak ada sabdu, terjalan saja. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Sila. وجدك عائلا فأغنى. Okey, bagus. Tahniah. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9 ni dia punya sabdu dia adalah huruf mim Jadi mim yang mati tu, tanda mim tu mati, dia didengungkan. Dia dengung, dia dua mim masuk ada dua mim. Mim pertama mati, mim kedua baris atas. Jadi tanda dia bunyi mati itu dengan diletakkan panjang kadar 2 harakat dengung tu. Untuk mim dia huruf lain tak ada. Sebab mim dari 2 huruf saja yang bila dia mati dia bunyi kadar 2 harakat dengung kat situ pada 2 huruf ini, iaitu huruf mim dengan huruf nun. Sahaja yang ada kadar panjang 2 harakat menandakan dia bersabdu lah. Dia bersabdu. 2 harakat. Jadi bunyi dia begini. Fa'a, lepas fa'am. 2 harakat. Maknanya bila bunyi 2 harakat tu maknanya dia adalah mim yang mati dan dia bersabdu. Mesti ada bunyi tu. Dua kadar harakat. Fa'am. Yes, mesti bunyi tu Baru baris atas ma. Okey. Mim dengan nun saja yang begitu Jangan tanya saya kenapa huruf mim mati mesti macam tu. Itu kaedah hukum. Kalau nama hukum dia ni namanya wajibal gunnah atau wajibul gunnah. Wajib gunnah dengung. Wajib dengung. Dia special sikit. Pada dia ada nama hukum kat situ. Wajib dengung. Jadi panjang 2 harakat kat situ. Fa'ammal yatima fala taqharu. Sila baca. Okey, bagus. Tahniah. Sikit lagi. Yang ni mim juga dan ada huruf sin. Okey, mim dah settle lah tadi Dia mim dengan nun. Dia bila bersabdu, dia ada 2 kadar harakat sifat gunnah. Nama sifat gunnah tu namanya musyaddadah. Saya tak nak detailkan nanti kan panjang kita. Kaedah bunyi tu yang penting. Bunyi betul, cantik. Jadi mim atau nun bersabdu, kalau dia bersabdu lah, dia ada satu sifat namanya gunnatun. Mim dia ada satu sifat gunnatun. Jadi mim yang bertanda mati tadi tu, bila dia bersabdu, ada 2 kan. Satu mim mati, satu sabdu. Sifat yang perlu dipanjangkan dengan kadar 2 harakat namanya gunnatun. Gunnatun ni apa? Sifat huruf. Kalau tanya, huruf mim ni special special. Dia ada 2 huruf yang sifat dia gunnatun. Gunnatun maksudnya apa? Suara yang ditekan di rongga hidung. Dengan panjang kadar 2 harakat. Dia dipanggil gunnatun. Apa huruf yang terlibat dengan sifat gunnatun ni? 2 saja, mim dengan nun. Itu sebab dia ada bunyi tadi panjang. Bunyi di hidung dengan panjang 2 harakat. Okey. Sin, huruf sin dia ada sifat ni. Saya tak tulis lagi tadi Ini sifat gunnatun. Kita tulislah, siap. Gunnatun. Ni sifat gunnah.
Dia tak adalah sifat seperti huruf lain lah. Isti'la. Dia tak ada sifat tu. Huruf mim dia ada sifat gunnatun. Jadi dia yang dia menonjol sifat tu lah. Tu sebab kita nak bunyi Arab, kita berdasarkan sifat. Itu P. Ramlee, dia nyanyi dia guna sifat gunnah ni. Nak bezakan dengan N. Kalau N kan, bulan. Itu N. Bulan. Tapi kalau nak bunyi Arab, masukkan gunnah ni. Bulan. Jadi Arab. Orang menyanyi pun dia guna guna huruf nun. Apa tanda dia guna nun? Dia masukkan gunnah. Gunnah ni dia bunyi nun, bukan bunyi N. Kalau N tak ada gunnah. Contoh apa? Makan. Makan. Kan tak ada gunnah. Kalau nak jadikan dia huruf nun, makan. Makan. Itu nun, itu bukan N. Itu sebab kita baca Fatihah, hati-hati jangan guna N. Apa kesan kalau guna N? Bunyi nun hilang. Gunnah ni pun sifat yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kalau hilang, huruf hilang juga. Dihilangkan huruf. Contoh, huruf nun di hujung. Maliki yaumiddin. Nun hilang. Sebab dia guna N. Kalau guna nun, Maliki yaumiddin. Baru ada nun. Din. Tu nun. Kalau tak ada gunnah, tak ada bunyi nun. Cuba tuan-tuan perhatikan. Siapalah imam ke baca. Bahayanya suratul Fatihah tu, rukun qauli. Dia tak boleh cakap, ada bunyi. Sebab Quran ni, kita bukan pandang siapa yang baca, kita dengar apa yang dia baca. Walaupun orang tu kita tak nampak pun tak apa. Tapi kita dengar, bila dia baca, tak ada bunyi nun, kira tak ada. Tak boleh berhujah dah kat situ. Tak boleh berhujah, kata ada. Tidak, sebab bila baca ada tak ada. Kalau tak ada, tak ada. Kira tak ada. Tak boleh berhujah dah kat situ. Tak boleh berhujah, kata ada. Tidak, sebab bila jadi gunnah ni adalah sifat yang ada pada dua huruf saja, mim dengan nun. Sin. Apa sifat yang ada pada sin pula nak bagi dia ketika dia mati, nak sempurnakan dia bunyi-bunyi, iaitu sofir. Apa maksud sofir? Desiran. Dengar dia punya desiran macam ni. Ringan. Jangan tekan kuat Jangan tolak kuat. Nanti dia akan jadi keras. Lembut saja. Nipis saja bunyi dia. Itu sin yang mati. Kalau mati mesti bunyi itu dulu. Lepas tu berbaris. Jadi ada dua bunyi. Satu sa. Jadi bunyi dia boleh gabung macam ni. Sa. Maksudnya satu mati, satu baris atas. Sa. Desiran tu, desiran. Sa. Bunyi desiran dulu. Desiran dulu. Dia mati dulu. Mati dengan desiran. Sa. Jangan laju sangat. Sebab apa? Desiran tu nak kena dengar. Baru dia mati. Dia mati dengan desiran saja. Cakap ada setengah harkat. Memang begitu. Setengah harkat ketika dia mati memang bunyi dengan bunyi desiran. Sofir. Saya tulis sekejap. Bunyi dia desiran atau panggil sofir. Nak buat macam mana dah? Dia hanya desiran saja untuk setengah harkat dia. Dengar saya baca. Wa ammas. Desirkan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dia baca. Ayuh. Penutupnya. Ini mim dah bincang, ba dah bincang, dal pun dah bincang. Pastikan ingat balik mim dia guna, ingat guna. Ba jadi idlaq. Ingat ni sifat dia yang tertonjol, jaga. Dal syiddah, tahan terus, jangan terkeluar pula. Tahan terus. Wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Cuba baca. Ayuh. Alhamdulillah.
Okey, habis yang bersabdu dengan sifat-sifat yang utama. Sifat dia banyak, setiap satu huruf banyak sifat dia. Tapi ini sifat yang biasanya membezakan. Ini sifat yang membezakan sebutan lahjah Arab dengan lahjah selain Arab. Itu kita tonjolkan sifat dia ni untuk membezakan saja. Okey. Okey, dah habis lah. Ada soalan nak tanya? Ustaz, nak tanya yang tanwin tu. Tanwin. Okey, yang mana satu? Wa wajadaka. Itu ni ayat tu kan? Wajadaka Allah. Wa Okey. wajadaka. Wa wajadaka. Wajadaka. Okey, wajadaka. Okey. Tu nak tanwin tu nak fa tu kan? Ya. Macam mana Ustaz? Okey, ini cara dengung. Okey, bagus cara dengung. Jadi minggu depan, Haji. Haji tanda minggu depan kita belajar dengung balik je, ulang balik ni. Ni tahun ni tahun baru, jadi tu ulang balik lah. Dengung. Kita belajar 5 martabat dengung. Kita ambil, Haji tulis martabat dengung mukhfah. Mukhfah ni, kita belajar. Ni pasal soalan tanya ni, jadi kita bincang minggu depan. Sebab dia kena detailkan ni, mukhfah. Sekejap. Wah. Salah ni. Mukhfah. Ni sifat ni dengung ni. Mukhfah. Iaitu dengung pada hukum ikhfa. Yang ditanya tadi lah. Jadi saya detailkan jap. Ni saya tanya tadi. Ni okey, cara nak dengung untuk dengung ni namanya ikhfa. Sebab apa? Dia hurufnya bertemu dengan huruf ikhfa. Fa. Okey, nanti kita bincangkan dengung ni dengan detail. Akan datang je Haji ingatkan saya Ustaz sentuh dengung Ustaz. Dengung ikhfa. Jadi detailkan nanti. Jadi saya ajarkan bunyi dia. Okey, cara membunyikan tanwin ni apabila bertemu dengan fa, baris pertama tanwin ni hendaklah baris atas kan. Bunyi dulu. La, bunyi la. La saja. Tak boleh panjang. Alif ni tak boleh pakai. Alif jangan guna. Lam baris atas saja. La. Bunyi dulu la. Satu harakat. La. Jangan panjang. Satu harakat. La. Okey, baris kedua tanwin baru masuk dengung. Baru dia masuk hidung dengung. Kan saya baca la, okey, satu harakat. Lepas la baru dengung. Dengung bila bertemu fa, dengungnya tengah hidung. Nanti saya ajar minggu depan lah. Dengung untuk ikhfa ada 3. Satu pangkal hidung, satu tengah hidung, satu hujung hidung. Dia ada dengungnya berbeza-beza. Hujung hidung bunyi dia macam ni. Tengah hidung, pangkal hidung. 3 dengung ni berbeza. Okey, sekarang bertemu dengan fa, dia dengung tengah hidung. Bunyi macam ni. La, lepas la tengah hidung. La. Dengung 2 harakat lah. Tengah hidung dan 2 harakat. Fa'awna. Jadi fa'awna. Cuba baca wawajadah. Cuba dulu. Wa wajadaka ada macam tu lah. Yang salah macam ni. Yang ni ramai orang buat. Ini yang salah macam ni. La-nya sepatutnya tak boleh dengung. Dia la ni dengung sekali. La sengau dah. Lamnya dah sengau sekali. Lam tak boleh. Lam isunya lam ni lah dia dengung sekali. Nanti kita bincang ke depan nak elakkan huruf yang pertama tu dengung. Kita jaga. Yang pertama ni biasa orang dengung sekali. Tak boleh. Dengung ni bagi pada baris kedua. Baris pertama tak boleh dengung. La. Jangan dengung. La. Lepas la baru dengung. La. Yes. Kena jaga. Ustaz, sama juga dengan yang atas tu. Atas. Alam yajid kayati macam tu. Yes. Mim tak boleh dengung. Lepas ma baru dengung. Yang salah ramailah. Yatiman. Terus dengung. Mim beri atas tu sengau terus. Sengau tu tak boleh. Sengau tu dengung lah.
Tak boleh. Ma keluar kat mulut. Ma. Lepas ma baru dengung. Man fa'awa. Ingat Ni kita akan sentuh minggu depan. Bagus. Yang tanya hari ni, jadi minggu depan kita bincang. Sebab dia perlu kita kena belajar lah pelan-pelan. Sebab dia tak boleh laju-laju ni. Saya terang ni pun boleh lah ikut. Tapi kalau boleh kita terangkan semua sekali dalam hukum ni. Untuk ikhfa ni dia ada 3 dengung. Kita belajar 3 sekali lah minggu depan. Boleh? Boleh? Ustaz. Sebab Ustaz. masa singkat. Saya minta tolong Haji lah. Kadang-kadang saya lupa. Minta maaf lah. Haji harap mudah-mudahan Haji sihat lah minggu depan ada. Haji ingat saya Amin, Ustaz. bincang 3 martabat gunnah bagi hukum ikhfa. Okey. Kita gila-gila lah. Sabdu jugalah. Memang tak banyak huruf sabdu ni kita sentuh. Ada banyak lagi huruf yang bersabdu dalam huruf hijaiyah ni tak ada lagi. Tapi gila-gila lah. Bincang sabdu sikit. Bincang dengung. Okey. Wallahualam. Okey, kadang tu dulu. InsyaAllah kita sambung minggu akan datang. Wallahualam. Kita doa dulu pada Allah. Agar Allah mudahkan pemahaman kita, pembelajaran kita. Bagi kita dapat amal, dapat ingat apa yang kita belajar. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma inna nastahfidhuka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilayh. ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين. آمين. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tangguh tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.